Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 30 September 2021. Sentiasalah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas kelimpah kurnia-Nya yang menganugerahkan kepada kita nikmat sihat, nikmat iman, nikmatul Islam, nikmat boleh lagi kita menunaikan tanggungjawab ibadat kita dengan baik, dapat kita tadabbur Al-Quran, kita mengaji fardu ain, kita menunaikan fardu ain dan fardu kifayahnya. Mudah-mudahan menjadi bekalan aset kita untuk kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan biqalbin salim. Baik para pelajar sekalian, perbincangan kita pada kali ini iaitu bermula ayat 48. Ayat 48 kita akan pergi sehingga ayat 52 insya-Allah. 48 sehingga 52. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah. Bukan rekaan Nabi ataupun Nabi tulis dengan tangan dia. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala jaga dia tidak belajar menulis, tidak belajar membaca. Membaca tidak, menulis tidak. Bagaimana kita nak tuduh, nak kata Nabi reka-reka Al-Quran? Kalau dia ni pakar teori sana, teori sini, logik lah. Ni tak ada teori, tak ada apa. Yang adanya Allah Ta'ala bagi wahyu, dia baca maklumat yang dia kedepan, yang dikemukakan dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak ada maklumat yang bercanggah di antara satu sama lain, fakta dia. Yang kedua, dia berbentuk fakta yang tak boleh dicanggah. Maklumat dia tidak ada yang bercanggah. Fakta yang dibawa tidak boleh disanggah. Itu bahasa kita ada sastra sikit. Barulah kita nampak, tak boleh nak buat apa kita ni. Kalau setakat orang kata je, orang kelentung ya, tak usah. Jangan mudah-mudah nak mendakwa ini rekaan. Kalau setakat nak tuduh ya, ini ahli sihir, tuduh ni siapa pun boleh menuduh orang. Tetapi nak membuktikan tuduhan itu yang susah. Nak tuduh orang mudah ya. Nak membuktikan tuduhan, itu payah. Sebab kalau benda tak betul, benda yang tak benar, bagaimana kita nak mempertahankan tuduhan kita? Nanti penuduh pula akan dituduh sebagai pembohong. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Ayat kita ni ayat 48 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 859. 859. Ayat 48. Berakhir dengan ayat 52 nanti insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Para pelajar sekalian, kita balik kepada ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini. Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga keaslian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi tak pernah baca buku. Kalau kata dia ni ulak buku, kita boleh tuduh, oh ini ulak buku, mengkaji sana sini, korek sana sini. Akhirnya dia jumpa macam-macam teori. Tapi dia tak membaca. Dia tak pernah membaca. Wala takhutuhu biyaminik. Allah. Dan tidak pula tahu menulisnya dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Mu tak menulis. Yalah, biasa dia sinoni lah dua tu, membaca dengan menulis. Ada juga orang pandai baca saja tak pandai menulis. Bukan tak pandai menulis, kalau tulisan nuduh, kha dia tak comel, itu ramai. Kita pun kalau nak banding, nak main pertanding, masuk pertandingan kha, kalah kita. Mana tulisan-tulisan ada orangnya, Masya Allah, cantik tulisan. Kalau kita suka baca tulisan tangan dia daripada baca yang di type kan. Ada orang comel tulisan. Begitu je kalau kita tengok dalam manuskrip para ulama besar dalam dunia ni, ada yang tulisan tak cantik. Ada yang kha dia Masya Allah sangat menarik. Gitulah. Maknanya Allah nafikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menulis. Nabi menulis tidak, membaca pun tidak. Apa yang kamu nak ragukan lagi? Izan lartabal mubtilun. Kalaulah engkau dahulu, andai kata Nabi SAW dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentang akan merasa ragu-ragu tentang kebenaranmu. Dia kata, dia ni pengkaji tu. Jadi kita kata bolehlah. Boleh orang kata ada alasan. Ada poin untuk penentang yang mengingkari Quran nak attack Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala sekat daripada awal lagi. Nabi tak membaca, tak menulis. Dalam bahasa ringkas dipanggil Al-Ummi. An-Nabi Al-Ummi. Nabi yang tak membaca, tak menulis. Ini pandangan saya lah, pandangan peribadi. Kita kurang selesa kalau kita terjemah Al-Ummi dengan makna buta huruf.
Sebab nanti orang salah faham. Kalau kata buta huruf ni maknanya orang yang tak tahu apa lah buta huruf ni. Buta ke buta. Buta huruf ni orang tak mengaji. Cuma Nabi ni dia panggil satu mukjizat bagi dia. Al-Ummi tu mukjizat bagi Nabi. Sebab Allah nak sekat ni lah. Tuduhan-tuduhan ni. Lartabal mubtilun. Geng-geng yang apa ni, yang tak mau ni boleh menimbulkan keraguan. Betul ke Muhammad ni? Macam teori. Kita sekarang ni dia panggil akta ciplak. Menceduk idea orang lain. Kalau tulis tesis ke, buat research kajian apa-apa, dia ada scan, dia boleh tengok. Berapa peratus hasil ciplak. Dia panggil apa ni? Plagiat. Ambil yang orang. Boleh. Tapi Nabi nak mana ada ciplak, dia tak pernah membaca. Mana dia ciplak, dia tak pernah menulis. Cuma zaman kita gini, ada katanya ciplak, ada kata bukan ciplak, nukilan. Sebab tu dia panggil, kalau kita nukil pendapat orang lain, kita kena letak dalam kurungan. Letak dalam kurungan, ma'kufain, 4 segi ke bulat ke, 2 tanda bertitik kan, 2 tanda ni, supaya kita, ini orang punya, saya punya menyusun maklumat. Bukan hanya pun, yang kita mungkin conclusion ataupun khulasa, kesimpulan, itu kita punya. Ini sudah berlaku zaman dulu, bukannya kata baru. Contohnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab dia Rawdatut Talibin, itu dia ringkaskan daripada kitab Imam Rafi'i, daripada Fath Al-Aziz Syarhul Wajiz. Nawawi ringkaskan. Bila dia ringkas, kemudian dia letak pandangan dia tulis qultu. Saya kata. Itu yang dia. Qultu, saya kata. Jadi itu yang kita belajar daripada uslub Nawawi. Bila kita ambil hadis ke, ambil kata-kata orang ke, maka di bawah tu kita pun tulis kata AAM. Kalau tuan-tuan baca dalam poster kita lah, contohnya. Ini dia panggil itu uslub iktibas. Mana kita ambil pandangan orang, kita huraikan dekat situ. Itu yang kita nampak. Wallahu alam. Nak bezakan, bukan nak kata nak tunjuk kita pandai, tapi nak bezakan dengan kalam yang dinukilkan dengan kalam yang kita faham. Wallahu alam. Mana dalam uslub ini Nabi tidak ada iktibas, tak ada plagiat, tak ada ciplak, tidak ada. Yang adanya Allah, wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, geng-geng mubtilun, dia akan attack. Dia cari, korek-korek. Teori ini sudah dibuat oleh fulan-fulan. Siapa dia lah? Orang-orang zaman dulu, Plato ke apa benda, Aristotle ke siapa dia. Orang boleh kesan. Tapi nak kesan macam mana? Semua itu wahyu daripada Allah, daripada zaman Adam sampai ke Nabi SAW. Satu je, Allah kata, dakwah mereka, satu, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauhkan diri dari taghut. Satu line, satu lorong ya. Baiklah para pelajar sekalian. Allah nafikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ataupun menulis. Itu menunjukkan Al-Quran ni solid. Piau kata orang, mukjizat min indillah, dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kalau tidak, lartabal mubtilun, puak-puak kafir akan menggunakan hujah untuk menimbulkan keraguan. Ada ulama tafsir kata mubtilun di sini ahlul kitab, puak-puak Yahudi dengan Nasara. Dia kata apa? Falau kana nabi ghaira ummi, andai kata Nabi itu tidak ummi, maknanya orang yang membaca. Dia kata apa? Alladhi najiduhu fi kutubina annahu rasulun ummi la yaktub. Yahudi dia tahu. Dalam kitab dia ada, sudah kitab Taurat sudah menyebut sifat Nabi, an-nabiyil ummi.
Jadi Yahudi tak attack dalam masalah ni sebab dia tahu Nabi kita tidak membaca. Kenapa dia nak pergi buka langkah yang sumbang? Ada juga yang mengatakan Yahudi saja, ada yang mengatakan Ahlul Kitab. Yang pentingnya, umumlah semua penentang Nabi akan guna hujah itu. Jadi oleh kerana hujah itu tak boleh, tidak valid, tidak relevan untuk dikemukakan hujah, dia pun tukar sihir, penyair. Habis. Mana hujah tak mantap lah, orang panggil hujah rapuh. Ini kita boleh guna. Hujah dia kabaitil ankabut, macam sarang labah-labah. Kan kita dah bincang dalam sirinya dulu. Tak boleh kita nak kata rumah ini seperti sarang laba-laba. Rapuh lah. Rumah ini penuh dengan sarang laba-laba. Naam, boleh. Tapi kalau hujah ini rapuh, tidak mantap, seperti sarang laba-laba, kita kata naam. Sahih. Betul itu. Alhamdulillah. Mari para pelajar sekalian. Dalam suratul A'raf ayat 157, Allah SWT telah gambarkan kepada kita, Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasul, orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi al-rasul, an-nabi al-ummi. Yajidunahu, mereka dapati, maktuban indahum fit Taurati wal Injil, telah tertulis sifat ini, an-nabi al-ummi ini sudah tertulis dalam Taurah, dalam Injil sudah ada. Macam mana kita nak kata, jadi mereka tak boleh nak tolak hujah. Kalau tolak juga bukan tolak dengan hujah, dia panggil tolak dengan kerah kepala. Ana gurau dari bersifat entelek kepada encelek, celek mata ke orang, ya. Gitu dia panggil celek mata. Allahu akbar. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat 49. Bal huwa ayatum bayinat. Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi. Jangan ragu. Bahkan ia ayat-ayat keterangan-keterangan yang jelas nyata. Siapa dia baca, lebih-lebih lagi orang Arab yang fasih pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia punya kefasihan. Dia dengar aja Quran, dia faham. Bila mari zaman kita ini, kita dengar tu sedap, tapi faham tu yang selepas daripada itu, insya-Allah. Dengan para pelajar bertafakur, bertadabur, belajar ilmu tafsir walaupun ringkas ini, insya-Allah, kita kata insya-Allah, mudah-mudahan ada jasanya, ada menjadi asbab untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran ini, insya-Allah. Baik. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat Quran ini jelas nyata yang terpelihara dalam hati, dalam dada orang-orang yang berilmu. Allahu akbar. Tengok Allah Taala puji orang-orang yang berilmu. Tuan-tuan tengok nota di bawah, yakni Al-Quran itu ialah ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, ayat-ayat Quran yang jelas nyata, yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dihafaz. Dihafaz. Ada kata hafal, bolehlah. Kalau Melayu jadi hafal, tapi sebenarnya hafaz, hifzun, hafiz. Mudah untuk dihafal dalam hati dan ditafsirkan oleh alim ulama Islam semenjak zaman Nabi dan para sahabat dulu. Masya Allah, dia sudah hafal Quran, sudah hafaz Al-Quran. Zaman Nabi orang hafal Quran. Ada yang tak hafal, dia bukan semua hafal. Ada yang tulis di kertas, tulis di lembaran, tulis di kulit belulang, dia tulis di atas kayu, macam-macam lah dia punya cara untuk nak ingat Al-Quran, nak memahami Al-Quran. Zaman kita ni orang tulis atas kertas, cukup lah. Baru ni ada makcik dari India ke mana, yang tenung
tulisan Quran. Berapa puluh tahun dia punya. Dia pergi serah ke Museum Al-Quran di Madinah. Kita kata Masya Allah, usahanya dia orang ni. Tak apalah, salah satu daripada jasa dia. Tapi kita yang jangan duk sibuk-sibuk. Pelajar-pelajar, anak-anak kita belajar di tahfiz, memang dia minta supaya tulis ayat. Sebab dia tulis, dia tanda, dia ingat, mudah nak ingat insya-Allah. Tapi kita orang tua ni tak payah nulis ayat lah, tak payah duk tenung ayat. Yang kita fokuskan belajar membaca ayat. Kita fokus lagi belajar memahami ayat. Itu besar. Dan insya-Allah sudah pastinya kita juga akan beramal dengan apa yang kita belajar. Jangan tak amal. Allah kata apa? Ayat Quran ni letak di mana? Dalam sudur, dalam dada, dalam hati orang-orang yang punya ilmu. Ini kelebihannya orang berilmu. Allah Ta'ala letak Quran tu dalam dada dia. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan kami melainkan orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Jadi siapa dia yang ingkar ayat Allah ni? Orang zalim. Orang yang tak zalim, orang yang insaf, mereka akan terima. Tengok nota 1364, yakni yang mengingkari kebenaran Al-Quran hanyalah orang-orang yang zalim terhadap kebenaran dan terhadap dirinya sendiri. Dia zalim, dia bukan zalim orang lain. Orang yang menentang Al-Quran ini iaitulah orang yang zalim, zalimun li nafsih. Orang yang melakukan kezaliman pada diri sendiri. Sebab apa? Bila dia tolak Quran, mana dia kafir. Bila dia kafir, dia mengundang bala, mengundang azab Allah Ta'ala ke atas kepalanya. Na'udzubillah. Jadi para pelajar sekalian, itu dia panggil bal huwa ayatun bayinat. Ayat-ayat keterangan yang nyata. Bayinat dengan makna jelas. Ayat keterangan yang nyata, mahfuz fi sadrin Nabi sallallahu alaihi mu'minin, tersimpan dalam dada Nabi dan juga dalam dada siapa? Orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Sampai hari ni pun alhamdulillah. Sekarang ni ada teknik baru pula. Dulu kita tengok pelajar-pelajar kita ni hafal Quran dalam masa 2 tahun. 2 tahun setengah, itu standard lah kalau kita duduk di Mahat Tahfiz ni. Pelajar-pelajar yang masuk tingkatan 3 tu dah hafal Quran, kita kata alhamdulillah ini pelajar yang tekun, yang rajin. Sekarang ni teknik baru pula, dia tak main tahun, dia main berapa puluh hari je boleh hafal. Cuma saya tak tahu dari sudut melekat dalam kepala dia tu, lekat ke, tahan lama ke tidak, wallahu alam. Kita tengok bagaimana percubaan yang dibuat oleh para asatizah kita ni, bagaimana kita boleh tasbitkan. Tapi kalau dia tekun, dia murajaah, dia ulang kaji, insya-Allah dia beramal dengan Quran, insya-Allah mudah-mudahan apa yang dia dapat tu jadi sungguh, masya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pindah kepada ayat yang Tuhan kata apa? Tidak ada orang yang ingkar Quran ini kecuali siapa? Siapa? Orang yang zalim. Zalim tu kita dah faham dah kan? Zalim tu ada 2 kategori. Zalimun li nafsihi, zalim diri sendiri. Yang paling besar sekali kezaliman ini kufur, syirik. Kemudian marilah peringkat fasik, peringkat maksiat. Itulah. Jadi kita jangan nampak zalim tu zalim pukul orang ya, kata orang gedabel tak tahu kalu ya. Zalim tu ada kalanya, ada kategorinya, duduk di mana? Duduk di menzalim diri sendiri. Baiklah, wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Zalim di sini kata di para ulama ay zalimul li nafsihi, zalim pada diri sendiri. Sebab apa? Dia kafir. Nauzubillah. Baik. Tengok ayat 50.
Ini cadangan orang kafir. Kafir ni dia macam-macam, dia punya idea nak balas dengan Nabi. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Setelah Allah Ta'ala sebut dalil bahawa Quran itu mari daripada Allah, bukan direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak kafir attack balik. Buat mari syubhat. Syubhat ni maknanya hujah, keraguan lain pula. Allah Ta'ala sebut zakaral jahidin. Tengok, tuan-tuan perhati sikit, kita tadabbur ayat ini. Zakaral jahidina li ayatil Quran thalatha marrat. 3 kali Allah Ta'ala sebut. 3 kali sifat orang menentang Quran. Para pelajar, cuba catat. Saya jalan cakap slow-slow ni, pelan-pelan supaya pelajar kita sempat, ahli-ahli tadabbur kita sempat. Ulama tafsir kata, Allah Ta'ala sebut zakaral jahidin li ayatil Quran salasa marrat. Sifat orang yang menentang Quran ni 3 kali Tuhan sebut. Tengok ayat 47 yang kita baca semalam. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Tidak menolak, menentang ayat-ayat Quran ni kecuali kafir. Satu. Yang kedua, ayat 48 ini, izan lartabal mubtilun. Kalau orang-orang yang mubtilun, makna orang yang batal, orang yang batil, akan menimbulkan keraguan macam-macam. Itu orang yang tolak Quran ni mubtilun nama dia, orang yang batil. Kemudian baru mari daripada ayat yang kita baca tadi 49, wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Tidak ada orang yang menentang ayat kami kecuali zalim. Cukup. Orang panggil cukup sifat, tidak cacat. Tidak ada lagi sifat yang cacat bagi orang yang menentang Quran kecuali kafir, batil, mubtilun dan zalimun. Cukup lah tu. Zalim, batil, kafir. Ini package dia panggil. Package penentang Al-Quran, Allah Ta'ala bagi kepada mereka 3 sifat. Allahu Akbar. Baik, kita pindah kepada ayat kita ni. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dia nak main dah ni. Dia panggil syubhat. Syubhat nak menimbulkan malafi, dia panggil keraguan terus timbul. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad? Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Puak kafir tak kata. Mukjizat dari Tuhan. Kenapa tak turun mukjizat? Ayatun dengan mana mukjizatun min rabbih, sebagaimana mukjizat Saleh ada anak unta. Mukjizat Musa ada tangannya, ada tongkat. Mukjizat Nabi Isa Al-Masih, masaha, dia sapu dengan tangan dia, semua jadi. Orang buta celek, orang penyakit kulit sopak ni disapu oleh Isa, oi cantik balik kulit dia. Orang mati pun disapu oleh Isa, celek balik. Hidup balik. Boleh tanya, bapak simpan di mana harta? Lepas tu dia mati balik. Yang pentingnya boleh. Jadi kenapa tak turunkan Al-Quran ini? Kenapa tak turunkan mukjizat kepada Isa sebagaimana kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi dulu? Takun hujjatan lahu alaina, jadi hujah untuk kita benarkan. Dia panggil orang keras kepala ni, dia pusing sana pusing sini. Yang penting dia tak mahu terima, itu je lah. Ada lagi cadangan kafir. Para pelajar, tandalah kita nak baca semua jadi panjang.
cadangan puak kafir kepada Nabi, Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra ayat 90 hingga 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tak akan beriman sehingga bumi Mekah ni keluar mata air, anak sungai mengalir. Pusing depan rumah Abu Jahal. Punyalah cadangan. Tengoklah dalam suratul Isra ayat 90 hingga 93, itu cadangan yang dikemukakan oleh puak Quraisy, konon-kononnya untuk menjadi bukti benarnya dakwah Nabi. Allah ajar Nabi jawab sepatah je. Tak payah layan lah. Layan buat apa? Orang macam ni kalau layan pun habis masa je. Allah kata apa? Qul innamal ayatu 'indallah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab kepada cadangan mereka, mukjizat-mukjizat itu dari Tuhan, bukan aku yang reka, bukan aku yang cipta. Allah yang anugerahkan kepadaku. Aku baca, aku tunjukkan kepada kamu. Sesungguhnya urusan-urusan menurunkan mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah, bukan aku boleh reka-reka, tak ada. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan aku hanyalah seorang rasul, pemberi amaran yang jelas nyata. Kerja akunya bagi amaran, bagi peringatan yang sangat jelas kepada kamu. Jangan duk minta yang pelik-pelik, jangan duk minta yang ajaib. Nabi tak layan. Nabi ada cuba juga. Cuba juga dalam kitab sirah kata Nabi cuba juga nak layan permohonan puak-puak kafir ni. Sebab Nabi nak sangat kalau boleh mereka ni masuk Islam. Tapi bila kemukakan permohonan mereka ni kepada Allah, Allah kata boleh je terima tapi bersyarat. Diterima permohonan mereka bersyarat. Apa dia? Kalau tak beriman, binasa. Sebagaimana binasa umat dulu, Nabi kata biarkan. Ketika kita membincangkan tajuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pembawa rahmat kepada alam, maka Nabi tak layan permintaan ataupun lebih kepada provokasi puak-puak kafir. Dia provok je tu. Dia bukan nak beriman sungguh pun. Allahu Akbar. Beriman, jelas beriman bagi orang yang beriman. Tengok nota di bawah. 1365. Walaupun junjungan kita, mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan mukjizat yang terbesar sekali, iaitu Al-Quran Al-Karim, puak-puak fusaha, bulagha, sastrawan Arab tak mampu nak lawan, tapi gitulah kerah kepala dia panggil, kerah kepala, tak mahu ikut juga. Tetapi kaum kafir musyrik Mekah tidak juga mahu menerimanya. Lalu mereka meminta diturunkan mukjizat yang lain pula. Apa bayaklah ya? Ini apa? Dengan ini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjawab. Jawab, itu dah dia. Dengan menegaskan bahawa soal menurunkan mukjizat tersebut kepada Allah terserah kepada Allah, bukan kerja aku. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul, pemberi amaran yang jelas nyata kepada orang-orang yang engkar. Baik. Kita pergi kepada ayat 51. Bila mereka minta nak mukjizat, Allah bagi ayat ni supaya Nabi jawab. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain? Tidakkah cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tak cukup lagi ke? Ayat yang dibaca ni tak cukup? Nak lagi? Nak bagi cadangan lagi? Dia panggil yutla alaihim. Kitab yutla alaihim. Kitab yang dibaca. Dibaca ke atas puak-puak kafir itu. Anna anzalna alaikal Quran alladhi tatataba'u qira'atuhu alaihim. Maknanya Quran itu dibaca sentiasa. Itu di antara hikmah kenapa Al-Quran itu turun secara berperingkat. Mari kita tadabbur ayat ni sikit. Al-Quran sebut yutla alaihim. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Dibaca ke atas mereka. Kata di para ulama, ayat ini dan selepasnya menunjukkan 5 mazaya. 5 keistimewaan Al-Quran berbanding dengan mukjizat yang lain. Para pelajar tanda, tulis, ambil perhatian. Ada 5 kelebihan Al-Quran berbanding dengan mukjizat yang lain. Yang pertama, al-maziyatul ula, yutla alaihim, dibaca ke atas mereka. Tersebarnya kehebatan Al-Quran itu dan di mana, di semua tempat dan semua masa. Setiap masa, tuan-tuan tanda, ada je pengkaji yang mengkaji Al-Quran. Semenjak zaman sahabat, mari zaman tabi'in, mari zaman mana-mana pun, dia panggil i'jazul Quran itu dikaji, diteliti. Banyak kita tengok nama kitab-kitab, nama dia i'jazul Quran yang ditulis oleh ulama dulu. Bila sampai ke zaman kita ini, ada pula Hayatul I'jazil Ilmi yang ditubuh di bawah Rabitah Alam Islami di Mekah. Ana ada kumpul majalah-majalah kajian dia Al-Quran dan sains. Mereka serlahkan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran tentang sains. Ajaib. Maknanya setiap masa yutla alaihim, dibaca ke atas mereka, orang yang akan kaji. Satu, maknanya golongan yang nak menserlahkan, menzahirkan i'jazul Quran itu ada setiap zaman. Tak boleh nak lawan. Yang ketiga, kaunuhu mimma yutla. Baik. Yang pertama tadi berbeza dengan mukjizat dulu. Mukjizat Musa, mukjizat Saleh semua sudah habis, tak boleh nak baca. Kita pindah kepada yang kedua, yutla alaihim. Al-Quran ini termasuk dalam bahan yang dibaca, bahan bacaan. Baca, suatu orang yang nak membaca, dia kena menggunakan akli wa fikri. Kena menggunakan alat ilmu, menguasai maklumat. Kalau kita berkata mukjizat yang dilihat, orang boleh tengok, oh, unta boleh bercakap, buah taman mati kering boleh berbuah. Siapa pun boleh tengok. Tapi bila kata dibaca, yang boleh memahaminya hanya orang yang ada akal. Itu yang panggil tingginya kedudukan Al-Quran. A'la, lebih tinggi daripada mukjizat yang kita boleh tengok dengan mata ya. Ini kena faham. Mana orang yang pandai aja boleh. Lebih-lebih lagi kita duduk di unsur dia di zaman usur. Dia panggil usurul ilmi, zaman sains dan teknologi. Orang yang baca Quran, kaji, akan masuk Islam. Kalau dia ikhlas lah. Kelebihan yang ketiga,
Inna fi zalika la rahmatan. Sesungguhnya ni ayat Al-Quran dibaca itu menjadi rahmat. Jadi ayat ini wasilatu ilmin, rahmat Allah Ta'ala kepada manusia ini, sebab ayat Quran itu menjadi salah satu daripada wasilah, alat penyampaian ilmu, perundangan, adab kepada orang yang dibaca. Siapa dia baca Quran, dia dapat ilmu. Dia dapat perundangan, hukum hakam, dan dia juga dapat adab. Komprehensif. Quran ni semua 3 dimensi itu wujud. Yang keempat, kelebihan yang keempat, wazikra. Tengok Tuhan sebut dalam ayat 51 ni, inna zalika la rahmatan wazikra. Apa dia zikra? Peringatan. Mana Al-Quran ini juga mengandungi nasihat dan pemberi amaran. Kita tak boleh juga nasihat saja, amaran kena ada. Kalau tidak, tak lengkap kita punya gerak kerja kita, tak nampak apa lah. Mesti bertegas. Al-Maziyatul Khamisah, keistimewaan Quran yang kelima, kitab matluwan mustata' idrakuhu. Kitab dibaca dan dapat dipahami oleh orang Arab dan orang-orang yang bukan Arab yang mempelajari bahasa Arab. Kalau kita nak tengok, ramai je pakar-pakar bahasa Arab ni bukan daripada orang Arab. Si Bawe, Naftaweh, apa dia weh lagi tu. Kan kita belajar dalam ilmu nahwu. Maknanya orang-orang yang kaji, pengkaji bahasa Arab, dia automatik dia boleh kata ini bukan syair, ini bukan syair. Alhamdulillah, kita sudah ada 5 kelebihan ayat. Kenapa Tuhan kata mukjizat kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang dibaca. Alaikal kitab yutla alaihim. Peranan Quran juga zikra rahmah. Allah. Cukuplah. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat 52, ayat akhir dalam perbincangan kita ni. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. قل, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil musyrikin, kepada puak-puak kafir, cukuplah Allah menjadi saksi yang mengetahui perkara yang berbangkit antara aku dengan kamu. Yakfi, pada cukup. Tengok nota di bawah kata apa? Ia ni cukuplah Allah menjadi saksi yang mengetahui akan segala tabligh dan peringatan yang aku sampaikan kepadamu. Mu tak terima, tak apa, Allah saksi aku dah sampaikan. Dan Allah juga mengetahui segala tentangan dan keingkaran yang terbit dari pihak kamu. Tuhan tahu juga. Dan masing-masing akan menerima balasan yang sesuai dengannya. Tunggu je lah. Cakap banyak pun tak guna. Berlawan pun dah 10 tahun dah lawan. Apa lagi yang kita tunggu? Kita tunggu apa yang Allah Ta'ala nak jatuhkan hukuman kepada kamu. Habis. Kita kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan kena berkeras macam tu juga. Kena berkeras macam tu. Bila kita dah bagi hujah, dah bagi nasihat, dah bagi peringatan, tak dengar juga, cukuplah Allah Ta'ala jadi saksi antara aku denganmu. Nak tunggu apa lagi? Kalau kita tunggu pun, hidayah yang kita boleh bawa, hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufiq, itu haknya Allah Ta'ala yang berkuasa. Tak usah duduk
Tak usah duduk orang panggil nak rempuh masuk letak sana. Kalau bahasa Kelantan sini, tak usah duduk teruk. Kalau teruk ni mana attack masuk. Tak jadi. Sebab Allah Ta'ala tutup hati mereka daripada menerima kebenaran. Cukuplah. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Allah Ta'ala lah cukup jadi saksi. Cakap lebih-lebih pun habis masa dah. Tengok dalam kisah Nabi Ibrahim, kenapa dia hijrah. Kita kata di mana bumi subur, di situlah benih ditabur. Ini bahasa motivasi. Motivasi apa? Motivasi dakwah. Di mana bumi yang subur, di situlah benih ditabur. Maknanya kalau kita tengok kawasan yang orang nampak macam minda terbuka, kita dakwah dia, kita bercakap dengan dia, kita nasihat dia, mudah-mudahan dia terima. Tapi kalau dia tutup, close, dia punya minda sudah tertutup, buat apa cakap lagi? La faedah, tapi tidak ada faedah lagi untuk kita bercakap. Habis masa, tinggalkan. Nabi Ibrahim tinggalkan puak-puak Babil. Sebab apa? Sebab mereka sudah tidak ada lagi pergi ke Palestin, mengembangkan zuriat dia di Palestin, di Syam dan juga di Hijaz, di tanah haram. Akhirnya dominanlah dakwah Nabi Ibrahim ini, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat. Begitulah suasana hidup pendakwah-pendakwah ni. Di mana bumi subur, di situlah benih ditabur. Kita tengok di mana orang boleh menerima dakwah, di situlah kita menyampaikan dakwah kita. Kita kena sampai untuk semua, tapi fokus kita kepada mana? Ke tempat yang orang boleh terima. Ada kalanya cakap, tak jadi apa. Begitu ya. Setengah pakcik-pakcik ni, kalau ada orang, mana-mana orang kuliah pun dia dengar. Semua jenis. Ustaz yang bawa hadis pun dia dengar, yang bawa cerita karut pun dia dengar. Ya. Tak tahu apa dia. Dia kira aktiviti dia antara maghrib dengan isya dengan kuliah. Bas. Baik, para pelajar sekalian, kita tamatkan perbincangan kita dengan kita kutip beberapa faedah tarbawiyah. Faedah dari sudut tarbiyah dan juga pendidikan. Kita ambil. Yang pertama, tuan-tuan tengok, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Allah kata ayat ini tersimpan dalam dada ahli ilmu. Yang pertama sekali tersimpan dalam dada Nabi. Kan? Tersimpan dalam mana? Dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihafal oleh para sahabat dan tabi'in seluruhnya lah sampai hari kiamat. Sampai saat kita ini, kalau kita tengok angka statistik, setiap negeri ada ma'had tahfiz yang kerajaan dan yang swasta. Berapa ratus orang setahun hafazatul Quran yang dapat mengkhatamkan hafalan Quran. Kita tak tahu lagi yang betul-betul hafiz. Tapi sekurang-kurangnya sekali lalu tu, banyak. Dia panggil Al-Habis. Kemudian baru dia jadi Al-Hafiz. Habis sekali pusingan. Ramai. Mana Quran ni mampu dihafal, mampu dihafaz. Maka dalam ayat ini Tuhan kata apa? Madaha subhanahu ahlal ilmi. Ayat ini Allah Ta'ala puji orang-orang yang ada ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu yang paling mulia di atas dunia ini, ilmu yang berkait dengan Allah, berkait dengan kalamullah. Kenapa tak mulia? Dia ni kalam Rabbina, kita yang memahami kalam Allah, hafal kalam Allah yang paling baik sekali. Kemudian ilmu apa? Ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu semua. Kemudian jangan lupa dalam Islam ni ada dua kategori. Satu dia panggil ilmu fardu kifayah, satu lagi ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, satu lagi ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu semua ilmu. Perubatan, taib, penerbangan, ilmu falak, ilmu pelayaran, semua. Cuma yang paling tinggi, yang paling top ilmu tentang kitab dan sunnah.
Baik, kita pergi kepada yang kedua. Allah kata apa? Awalam yakfihim. Tak cukup ke lagi? Kami turun ke atas kamu kitab, yutla, dibaca kepada kamu. Tak cukup. Maka kitab ini kafin. Bagi orang yang bertadabbur dengan akal fikiran dia, mengetahui makna dia, mengambil manfaat daripada cerita-cerita yang disampaikan, maka tak perlu lagi cari mukjizat lain, mukjizat yang fizikal, yang hissi, yang nampak, tak payah. Cukup dengan kita i'malul fikri. Maka orang yang nak mengetahui, nak menghayati, menjiwai, mengambil manfaat daripada mukjizat ini, kena belajar Quran. Tapi apa boleh buat? Sebahagian daripada orangnya, dia panggil langkah satu je. Quran ini dibaca untuk diambil berkat, dibaca untuk mengambil pahala, dibaca untuk mengambil piala. Dia ada dua. Quran dibaca untuk ambil pahala, ataupun Quran dibaca untuk mengambil piala. Allahul Musta'an. Kita harap insya-Allah kita baca Quran untuk ambil pahala, bukan untuk ambil piala. Ada setengah orang ni baca Quran kuat. Kenapa baca Quran kuat hari ni? Ada orang upah. Sekali khatam RM10 satu juzuk. RM10 satu juzuk. Maknanya kalau 30 juzuk RM300. Dia pulun baca nak khatam 3 hari sebab boleh 300. Ada orang merah muka-muka masuk musabakah Quran nak ambil piala. Piala dunia, piala negeri, piala mana. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, saya tak nak mempertikaikan niat orang. Cuma kita kata orang baca Quran ni ada dua kumpulan, satu mengambil pahala, satu mengambil piala. Wallahu alam. Yang ketiga, inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Quran itu membawa rahmat dan peringatan bagi orang yang beriman. Ulama tadabbur kata kullama kana al-insan aqwa imanan. Orang yang paling kuat iman dia paling banyak mengambil manfaat daripada Quran. Sebab apa? Dia baca Quran dengan keimanan, dia baca Quran dengan keyakinan, dia baca Quran untuk memahami dan beramal. Maka orang yang paling kuat iman, paling kuat, paling rapat dia dengan Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Kata amin. Ya Allah, jadikan kami semua daripada ahli Quran. Mana ahli Quran ni? Mana ahli yang mencintai Al-Quran, baca, faham dan beramal dengan isi kandungannya. Amin. InsyaAllah. Tamaklah kita 3. Kita berpindah kepada yang keempat. Yang keempat, wa ma kunta tatlu min qablihi wala takhutuhu biyaminik. Allah nafikan Nabi tak pernah tulis, tak pernah menulis, membaca. Ayat ini menolak dakwaan orang yang mengatakan Nabi menulis Quran. Nak tulis apa, dia tak kerti menulis. Jangan cakap pelik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Yang kelima, izan lartabal mubtilun. Kal andai kata Nabi pandai menulis membaca, geng-geng anti Quran akan menimbulkan keraguan, menimbulkan provokasi terhadap Quran ini. Allah kata, Allah namakan kumpulan itu al-mubtilun, orang yang batil, sebab mereka ini akan menimbulkan keraguan. Nabi Allah tak kata lam yakul lartaban nas. Manusia tu akan syak, sebab yang menimbulkan syak ni geng-geng tu yang kepala keras tu. Maka Allah namakan puak ni al-mubtilu, orang yang batil, orang yang tak erti apa. Na'udzubillah. Yang keenam, lartabal mubtilu irtaba ar-raibu dengan makna syak. Syakun biqalaqin, ragu dan menimbulkan keraguan. Dia beza di antara, kalau kata syak saja,
lain. Syak, saya syak lah. Syak tu mana 50-50, 50 ke 50. Antara betul dengan salah. Tetapi kalau kata ribah, ragu sini, dia kata dahlah menolak syak, campur dengan qalaq, campur dengan tak stabil pula. Tinggi lagi darjat dia. Sebab tu Tuhan sebut lartabal mubtilu. Geng-geng yang batal ni akan menimbulkan keraguan, keresahan dan macam-macam lagi. Itu bahasa Quran beza di antara raib dengan syak. Kita kata kalau syak ni ada katanya hakiki, ada katanya semata-mata keraguannya. Berbeza dengan syak yang hakiki. Macam orang syak bilangan rakaat salat. Aku ni 4 ke 5 dah. 3 ke 4. Kita tambah je 1 rakaat, jadi 4. Tapi raib pula, dia ada keraguan lain yang dia tidak tenang. Itu beza dia. Yang ketujuh, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutu bi yaminik. Allah Taala sebut baca dengan menulis. Sebelum turun Quran, kenapa Tuhan nafikan? Nabi tak membaca dan tak menulis. Sedangkan puak kafir ragu setelah turun Quran. Jawab dianya, Allah nak sekat pintu-pintu keraguan itu daripada awal lagi, sebelum timbul keraguan. Sebelum timbul keraguan, kita timbul dah. Ini ada setengah orang kan, bila orang tuduh orang ni buat benda tak baik di sini. Di mana? Kita katalah di hotel ke mana, contoh. Maka pihak peguam akan bawa mari. Tengok, klien kami, anak guam kami ni, waktu tarikh ini berada di mana? Berada di negeri lain. Ni, pasport cop, baru balik. Macam mana kamu tuduh sini? Ada seorang penulis sejarah nama Ibnu Battutah contohnya. Dia tuduh seorang ulama ni mengatakan Allah Ta'ala turun, hadis dia tafsir hadis turun dari langit tu, macam aku turun dari mimbar ni. Jadi ahli-ahli pengkaji tengok, tipu ni. Sebab tarikh dia sampai di bumi Mesir tu, waktu tu kawannya dituduh berada dalam penjara. Bila kawan itu ketebah? Ini kita panggil malafidi. Benda-benda yang... Jadi Nabi tak membaca, kenapa tuduh dia menulis? Allah Ta'ala nak sekat awal-awal lagi. Masya Allah. Yang ke-8, fi qawlihi ta'ala fi suduril ladzina utul ilm. Allah kata, Quran ini tersimpan dalam dada ahli ilmu. Sebab apa? Akal, pemikiran, kewarasan itu duduk mana? Duduk dalam hati. Bila hati kita bercerah, hati kita baik, maka dia boleh menerima Al-Quran itu dengan cara baik. Allah kata, aku simpan Quran itu dalam hati. Hati, fi sudur, dalam dada. Mana hati itu kan dalam dada. Al-qulub fi sudur. Sebagian dalam suratul Hajj ayat 46 Allah kata, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan buta mata, buta hati yang duduk dalam dada tu. Allah, kelebihan. Lebihlah anak-anak kita, orang-orang yang boleh hafal Quran, kita kata alhamdulillah. Yang ke-9, kitab yutla alaihim, kitab bila kita boleh bacakan, kemukakan hujah Quran, dibaca Quran dengan dipahami kepada orang yang menentang, bermakna kita telah menegakkan hujah. Dia nak terima, tak terima, itu di luar bidang kuasa kita. Iqamatul hujah bi tilawah Al-Quran. Kita nak tegak hujah ni, kita bawa Quran, tunjuk dalil. Ini bukti. Ulama kata, kalau kita boleh tunjuk Quran, sudah cukup. Tapi kalau kita pergi tunjuk Quran, kalau orang tak faham Quran, jangan. Tak faham apa? Tidak jadi hujah. Yang ke-10, yang terakhir, Allah namakan Quran itu ayatum mir rabbi, tanda-tanda ayat daripada Allah, maka
Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar, yang terbesar untuk Nabi SAW. Dia panggil al-mu'jizah al-khalidah. Mukjizat yang kekal sepanjang masa. Tak ada orang boleh challenge, tak ada orang boleh cabar. Siapa dia cuba nak mencabar Al-Quran, kita kata insya-Allah. Kalau dia ikhlas mencari, dia akan masuk Islam. Sebagaimana yang telah saya sebut, beberapa nama tokoh-tokoh Barat yang telah mengkaji Al-Quran, akhirnya mereka mengaji Quran. Alhamdulillah. Kita kata jangan cuba dekat dengan Quran kami ni. Kalau kamu dekat, insya-Allah Quran masuk dalam kepala, masuk dalam hati, akan bertukar daripada John kepada Muhammad. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang insya-Allah, bermula ayat 53. Wa yasta'jilunaka bil azab. Orang kafir begitulah perangai dia, kerah kepala, duk minta azab, minta ni, dia tak tahu kalau azab turun dia mati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.